Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sifat bahan di mana kita ingin mengenal pasti sifat bahan sama ada ia bersifat alkali, asid ataupun bersifat neutral. Jadi di sini cikgu ada 3 larutan bahan, iaitu yang pertama larutan cuka, yang kedua larutan gula dan yang ketiga larutan soda bikarbonat. Okey, jadi kelas, setiap bahan dia mempunyai sifat kimianya yang tersendiri. Dan untuk menguji sifat kimia bahan, kita memerlukan satu mekanisme ataupun satu indikator untuk mengukur sifat bahan tersebut. Jadi peralatan yang kita perlukan pada hari ini adalah kertas litmus. Jadi sebelum tu cikgu perkenalkan dulu kertas litmus. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan sekarang ini adalah kertas litmus. Okey, kertas litmus dia mempunyai 2 jenis kertas litmus. Yang pertama adalah kertas litmus berwarna merah dan yang kedua ialah kertas litmus berwarna biru. Okey, jadi untuk menguji setiap bahan, kita memerlukan kedua-dua kertas litmus ini. Okey, jadi sekarang kita akan menguji ketiga-tiga larutan tersebut dan membuat pemerhatian ke atas kertas litmus. Okey, yang pertama, kertas litmus berwarna merah. Kita masukkan ke dalam larutan cuka. Larutan gula dan juga larutan soda bikarbonat. Okey. Untuk menguji sifat kimia bahan, kita perlu menggunakan kedua-dua kertas litmus untuk menguji semua bahan. Okey. Cikgu masukkan pula kertas litmus berwarna biru. Okey, baik. Nampak tak apa perbezaan yang berlaku? Okey, dah tenggelam pula, tak apa, cikgu ambil lagi satu. Okey, bagi panjang sikit. Okey, yang pertama adalah okey, larutan cuka. Cikgu masukkan kertas litmus berwarna biru. Nampak tak perubahan yang berlaku kepada kertas litmus tadi? Okey. Kemudian kita masuk pula kertas litmus biru ke dalam larutan gula. Dan akhir sekali kita masukkan kertas litmus biru ke dalam larutan soda bikarbonat. Okey. Baik, jadi sekarang kita dah pun dapat hasilnya. Cikgu akan keluarkan ke-6 kertas litmus tadi. Okey, untuk larutan cuka, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Dan kertas litmus merah tiada perubahan. Untuk kertas larutan gula, kertas litmus merah tidak berubah dan kertas litmus biru juga tidak berubah. Sementara untuk larutan soda bikarbonat, kertas litmus biru tidak berubah dan kertas litmus merah berubah menjadi biru. Jika kita mendapati hasilnya kedua-dua kertas litmus berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat asid. Jika kedua-dua kertas litmus tidak berubah warna, maka larutan tersebut bersifat neutral. Dan jika kedua-dua kertas litmus itu menunjukkan warna biru, maka larutan tersebut bersifat alkali. Okey, jadi cikgu harap sekarang kamu boleh mengenal pasti antara ketiga-tiga larutan ni, manakah satu larutan asid, larutan neutral dan juga larutan alkali. Baiklah murid-murid, selain daripada kita menggunakan kertas litmus, kita juga boleh membuat pemerhatian ke atas bahan dengan kaedah yang lain, iaitu melalui sentuhan. Jika kita menggunakan larutan cuka,
kita sentuh dan sapukan ia kepada kulit kita. Begini. Okey, larutan cuka itu terasa sedikit kasar dan kesat. Okey, jadi untuk bahan yang berasid, melalui sentuhan, dia akan menyebabkan rasa kasar ataupun kesat. Okey, larutan gula. Tidak memberi kesan, tiada kesan. Dan untuk larutan alkali pula, kita akan merasa licin. Okey, selain itu kita juga boleh mengukur sifat kimia bahan ini dengan cara merasa dengan lidah. Tetapi cikgu tidak galakkan kamu untuk merasa bahan-bahan yang kita uji. Cuma daripada pemerhatian yang telah dibuat, untuk larutan cuka, ia akan memberi rasa masam. Larutan gula rasa manis dan larutan alkali dia akan memberi rasa pahit. Okey, jadi 3 kaedah kita boleh gunakan untuk menentukan sifat kimia bahan. Yang pertama ialah kertas litmus. Yang kedua, melalui sentuhan sama ada larutan tersebut menghasilkan rasa yang kasar atau kesat ataupun rasa licin pada tangan kita. Dan yang ketiga ialah melalui rasa dengan lidah. Rasa dengan lidah selalunya bahan berasid dia akan menyebabkan rasa yang masam. Manakala bahan neutral selalunya manis, tawar, masin, itu adalah untuk bahan neutral. Dan untuk larutan yang berakali pula, selalunya kita akan merasa pahit. Okey, jadi itu adalah 3 kaedah yang lazimnya digunakan untuk untuk menentukan sifat kimia bahan. Baik, hari ini cikgu ingin mengajak kamu semua untuk menentukan sifat kimia bahan dengan menggunakan kaedah lain, iaitu di sini cikgu ada ekstrak bunga raya, di mana bunga raya yang telah diramas dan diambil airnya. Okey, kita akan menguji bahan-bahan ini dengan menggunakan ekstrak bunga raya. Kita akan perhatikan perubahan yang berlaku apabila cikgu memasukkan larutan ini ke dalam setiap bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Jadi, ekstrak bunga raya cikgu akan masukkan ke dalam setiap larutan. Yang pertama sekali cikgu akan masukkan ke dalam cuka. Okey. Di dalam cuka, ekstrak bunga raya ini berubah menjadi warna pink. Kita tengok apa yang berlaku di dalam larutan gula. Ekstrak bunga raya hampir tidak berubah dan kita tengok apa yang berlaku di dalam larutan alkali. Warna larutan ekstrak bunga raya di dalam bahan beralkali menjadi lebih gelap ataupun ke arah warna kehijau-hijauan. Jadi bermakna sekarang kita mempunyai 4 cara untuk mengenal pasti sifat kimia bahan, iaitu pertama melalui kertas litmus, kedua melalui sentuhan kulit dan yang ketiga melalui rasa dengan lidah. Dan sekarang cikgu perkenalkan lagi satu kaedah, iaitu dengan menggunakan ekstrak bunga raya. Dan kamu boleh perhatikan perbezaan ketiga-tiga bahan tersebut. Okey, jadi untuk larutan cuka, ekstrak bunga raya bertukar menjadi warna merah jambu.
Untuk larutan beralkali, ekstrak bunga raya bertukar menjadi kehijau-hijauan. Okey, selain daripada ekstrak bunga raya, terdapat juga tumbuh-tumbuhan lain yang kita boleh gunakan sebagai indikator sifat kimia bahan ini, seperti kubis ungu dan juga bunga telang. Kamu boleh mencuba sendiri uji kaji ini di rumah kamu jika kamu mempunyai 3 bahan ini. Salah satu antaranya boleh digunakan untuk mengukur sifat kimia bahan, iaitu sama ada kamu menggunakan ekstrak bunga raya ataupun kamu boleh menggunakan ekstrak kubis ungu ataupun kamu boleh menggunakan ekstrak bunga telang. Cikgu harap kamu boleh bereksperimen dengan gembira. Hingga kita jumpa lagi. Terima kasih. Sekian dari Cikgu Sadah.